diteluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Mazlina Ismail untuk berita IKIM. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca buruk peringkat jingga dengan hujan lebat dijangka berterusan di kawasan pantai timur bermula semalam hingga hari ini. Dalam kenyataannya semalam, Met Malaysia memaklumkan keadaan itu diramal melanda beberapa kawasan di Kelantan iaitu Tumpad, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok dan Pasir Putih. Manakala di Terengganu melibatkan kawasan di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan Dungun. Sementara itu, musim tengkujuh dan banjir di Terengganu sudah bermula dengan Setiu menjadi daerah pertama dilanda bencana itu. Dua pusat pemindahan sementara PPS dibuka seawal 1 pagi tadi di daerah Setiu yang menempatkan 44 mangsa daripada 11 keluarga. Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Lieutenant Colonel Cik Adam A. Rahman berkata ia adalah PPS yang pertama dibuka pada musim tengkujuh kali ini. Dua PPS itu ialah di Balai Raya Sungai Lerik dan Surau Kampung Bukit Nyor Pelong. Kedua-duanya terletak di dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Don Langkap. Ketika ini, proses pemindahan mangsa banjir di beberapa kawasan lain masih berjalan, kata beliau dalam kenyataan hari ini. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah memberi perkenan agar solat Jumaat dan fardu di masjid dan surau dalam zon hijau serta kuning di negeri itu dibenarkan mengikut had kapasiti ruang utama Dewan Solat dengan mengambil kira penjarakan fizikal antara jemaah bermula semalam. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak Maib Syarul Azam Syahri berkata titah dibuat selepas menimbangkan sembah nasihat daripada Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak serta Jabatan Agama Islam Perak dan mengambil kira pandangan dan maklum balas terkini daripada Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan KKM. Syarul Azam berkata semua aktiviti keagamaan seperti ceramah, kuliah pengajian antara maghrib dan isyak serta solat subuh, kuliah duha, bacaan yasin, tahlil, doa selamat dan sebagainya dibenarkan. Tetapi kehadiran solat Jumaat pada masa ini hanya untuk rakyat Malaysia. Penggunaan masjid, surau Jumaat dan surau untuk solat dan aktiviti keagamaan hendaklah mematuhi garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan MKN dan KKM, katanya dalam kenyataan semalam. Sekian berita IKIM edisi jam 10 pagi. Assalamualaikum. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 19 Jun dalam tahun 1995, Unit Pelajaran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan kerjasama Badan Kebajikan Guru-Guru Agama dan Tadika Islam Jawi telah menggubal soalan peperiksaan darjah 6 serta menyusun semula sukatan pelajaran bagi sekolah-sekolah rendah agama yang ditadbir oleh Jawi. Bengkel yang diadakan di Perdana Resort Kota Baru, Kelantan disertai seramai 20 orang. Bengkel ini bertujuan membuat soalan-soalan peperiksaan darjah 6 yang bermutu tinggi serta menyusun semula sukatan pelajaran agar sesuai dengan keadaan supaya sesuai dengan peredaran zaman. Ia juga memudahkan guru-guru agama Jawi menjadikan sumber rujukan untuk mengajar. Menerusi bengkel ini, sukatan pelajaran disusun dengan lebih kemas mengikut tahunan, mingguan dan harian serta huraian terperinci mengikut tajuk. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Ya aman al-khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, najjina mimma nakhaf. Rabbana ya Rabbana, istajib du'aana. Ya aman al-khaifin,
نجنا مما نخاف ربنا يا ربنا استجيب دعاءنا يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف ربنا يا ربنا استجيب دعاءنا يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف ربنا يا ربنا استجيب دعاءنا يا أمان الخائفين Wahai Tuhan yang mententramkan insan yang ketakutan, يا أمان الخائفين amankanlah kami daripada apa yang kami takuti. مما نخاف Wahai Tuhan يا أمان yang mententramkan insan yang ketakutan, نجنا selamatkanlah kami daripada apa yang kami takuti. يا رب Wahai Tuhan yang mententramkan insan yang ketakutan, lindungilah kami daripada apa yang kami takuti. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. استجيب دعاءنا Bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM Inspirasi Inforia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana anda berada. Alhamdulillah. Waktu ini kita kembali bersiaran menerusi perkongsian aspirasi bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Bermula pukul 10 ni sampai ke pukul 1 tengah hari nanti. InsyaAllah 3 jam kita bakal bersama untuk perkongsian-perkongsian yang telah pun disusun khas untuk semua sahabat pendengar IKIM. Baiklah. Telah pun kita selesai dengan Warna Pagi sebentar tadi. Terima kasih pada Hazwan Syah dan juga Haji Sufian Amrin untuk perkongsian Warna Pagi. Masya Allah, banyak sangat maklumat, ilmu kita dapat timba menerusi Warna Pagi. Dan insya-Allah majlis ilmu kita akan teruskan lagi menerusi aspirasi jam pertama ini. Bakal kita bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawahari kejap lagi menerusi perkongsian Rahmatan Lil Alamin. Insya-Allah Ustaz dah pun bersedia. Kejap lagi kita akan dengarkan perkongsian Ustaz minggu ini nak cerita tentang taknik. Apa yang dimaksudkan dengan taknik? Apa rasional di sebalik sunnah taknik itu sendiri? InsyaAllah kita akan kongsikan bersama dengan anda menerusi perkongsian Rahmatan Lil Alamin. Kita bersama dengan Irwan Syah saat ini dengan tambah kurang bagi kali. Operasi apa yang kita nak buat ni? Untuk kita sama-sama dengarkan perkongsiannya dan juga mesej yang cuba disampaikan oleh Irwan Syah. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama Yati. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam.
Tertawa itu tanda bahagia, bersedih itu tanda derita. Hidup tanpa cinta kan hampa, hidup tanpa iman pasti binasa. Kembalilah sebelum terlambat, cepat-cepatlah engkau bertobat. Dosa jangan ditambah, iman jangan dikurang, tauhid jangan dibagi, hidup hanya satu kali. Pikir-pikirkanlah, renung-renungkanlah, hanya pada Tuhan tempat kita berserah. Dosa jangan ditambah, iman jangan dikurang, tauhid jangan dibagi, hidup hanya satu kali. Pikir-pikirkanlah, renung-renungkanlah, hanya pada Tuhan tempat kita kembali. Hidup tanpa cinta kan hampa, hidup tanpa iman pasti binasa. Kembalilah sebelum terlambat, cepat-cepatlah engkau bertobat. Dosa jangan ditambah, iman jangan dikurang, tauhid jangan dibagi, hidup hanya satu kali. Pikir-pikirkanlah, renung-renungkanlah, hanya pada Tuhan tempat kita berserah. Dosa jangan ditambah, iman jangan dikurang, tauhid jangan dibagi, hidup hanya satu kali. Pikir-pikirkanlah, renung-renungkanlah, hanya pada Tuhan tempat kita berserah. Dosa jangan ditambah, iman jangan dikurang, tauhid jangan dibagi, hidup hanya satu kali. Pikir-pikirkanlah, renung-renungkanlah, hanya pada Tuhan tempat kita kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkisar tentang taknik. Bagaimana yang dikatakan dengan taknik? InsyaAllah awalan ini kita berikan terlebih dahulu mukadimahnya. Ya, taknik dan juga akikah. Kita mulakan Ustaz dengan perkongsian kita. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'. Terima kasih pada DJ itu, seterusnya sedang pendengar dan penonton yang mengikuti kita di FB IKIM FM dan juga di page saya Ustaz Rusdi Ramli Al-Johari. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kita ini masih diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kita terpelihara segala musibah yang sedang melanda negara kita ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bebas segera daripada wabak COVID-19 ini, insya-Allah. Sebab banyak benda yang tertangguh kan, kuliah-kuliah di masjid tertangguh. Walau bagaimanapun pengajian masih lagi berterusan melalui online, tetapi ramai yang tak dapat mengikuti kerana kebanyakan ialah kita tahu pakcik-pakcik kita di kampung, atuk-atuk kita di surau-surau kampung,
mereka tak ada FB, mereka tak ada IG, mereka tak ada internet dan sebagainya. Jadi terbatas dari sudut punya bentuk ilmu. Tapi walau bagaimanapun, terima kasih sekali lagi ucapkan pada pendengar kita dan seterusnya yang mengikuti kita di FB IKIM FM dan juga di page saya. Minggu lepas Yati banyak sangat soalan-soalan yang diutarakan. Rupanya tajuk yang sangat diminati ramai tentang nama. Ada yang menyeraikan nama anak sampai 55 orang. Minta saya terjemahkan. Alhamdulillah, Allah berikan saya kesempatan masa untuk jawab semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Saya rasa saya tak dia tertinggal. Saya semua terjemahkan nama-nama anak mereka kan. Tapi alhamdulillah tak ada yang tanya tentang kucing saya nak beri nama apa Ustaz? Oh, tak ada. Kucing saya nak beri nama apa? So, ada pengalaman saya. Seorang sahabat ni, dia anak murid kuliah lah. Dia beli kuda 2 ekor. Kemudian dia kata trainer kuda ni beritahu kalau nak jinakkan kuda kena beri nama. Kalau tak ada nama, dia susah nak jinak. Oh, rupanya Masya Allah, pada binatang ni bila kita beri nama, dia akan menjinakkan binatang tersebut. Seolah-olahnya kita memberikan dia perasaan bila kita memberikan dia nama. Dan itu nama tu penting. Nama tu penting. Dan kalau tak, Allah tak sebut wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan kami telah mengajarkan kepada Nabi Adam AS asma'a kullaha, nama semuanya. Sebab itu nama semua dia nanti macam ada gangguan sikit dari sudut suara saya macam okey. Tapi jelas Ustaz. Saya takut yang di luar sana macam ada suara yang mantul, bukan mantap betul. Kalau mantul mantap betul, suara yang suara dia berulang. Bergema bergema. Tapi kalau tak ada, alhamdulillah. Tapi kalau ada, komen kita di FB insya-Allah, sebab kita tak tahu yang tuan-tuan dan perempuan di luar sana dengar apa yang ni kan. Tapi insya-Allah kita teruskan. Kalau tak ada nama, itu yang kita bicara tentang tu Yati. Allah SWT, bila kita bicara tentang nama ni rupanya penting. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah berfirman, dan kami telah mengajarkan kepada Nabi Adam nama semuanya. Nama semua. Jadi setiap satu benda ni ada nama dan ada rasional kenapa diberikan nama. Rupa-rupanya binatang, kalau kita berikan nama, dia akan menjinakkan dia. Seolah-olah kita memindahkan perasaan kita kepada perasaan dia, dan dia memindahkan perasaan dia dan perasaan kita. Itu kita boleh ada kemesraan. Jadi dia lebih jinak kalau diberi nama. Jadi belilah nama apa-apa. Belilah nama-nama yang baik-baik untuk kucing kita. Macam saya ada kucing nama dia Rizki. Mudah-mudahan dia bawa rezeki untuk saya. Kan? Bawa rezeki untuk saya. Itulah. Kita beri nama-nama macam tu insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, hari ni Yati, kita masih lagi dalam rasional kelahiran. Yang lepas kita bincang tentang nama. Bila anak tu lahir, diberikan nama yang baik. Kita pun dah bincang tentang apa rasionalnya. Dan hari ni kita nak bincang tentang rasional aqiqah. Bukan akikah, A-K-I-K-A-H. Aqiqah. Aqiqah. Sangat beza qaf dengan kaf. Cuma akikah tak silap saya, maknanya saya tak apa pasti, lupa. Saya tak sempat rujuk. Tapi aqiqah, macam perkataan aqal dengan akal. Aqal, aklun, kita kata ikat, simpul, maksudnya ikatan, simpulan. Aklun ni simpulan, ikatan. Jadi Allah beri kita akal untuk memastikan kesempurnaan kita tu kekal pada kita. Sebab tu diikat. Manusia diberikan akal. Tapi kalau kita nipiskan sebut akal, AKL, akal ni makanan. Sebab tu kita orang Melayu ni fikir makan aja kan. Fikir makan je. Atau masuklah ustaz yang bercakap ni fikir makan. Sebab tu badannya masya-Allah tumbesaran tak terkawal sekarang ni. Tu yang risau PKPB ni Yati, sebab tumbesaran tak terkawal. Dia tak ada kawalan perintah, kawalan pergerakan dapur tak ada. Tu susah. Dia asyik nak ke dapur je kan. Itu yang susah tu. Okey, tak apa insya-Allah. Kalau kita rujuk daripada hadis Nabi SAW, kita terus masuk insya-Allah. Jadi kalau ada yang nak bertanyakan soalan, boleh terus ajukan soalan pada kita. Saya suka interaksi macam yang lepas, masya-Allah. Kita dibanjiri dengan soalan-soalan, insya-Allah. Seronok kan? Seronok.
saya pun dapat mencernakan bukan mencernakan lah, minda saya kan untuk menjawab mencampangkan, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey. Daripada Samurah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tusbahu anhu yawma sabi'ihi wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma. Kan? Maksudnya bayi itu tertebus dengan akikahnya. Tertebus dengan akikahnya. Maksudnya kalau kita rujuk tentang tertebus dengan akikah ni, maksudnya anak ni kalau tidak diakikahkan, Allah takkan lepaskan daripada kemudaratan. Ada berpendapat bahawa murtahanu bi akikah ni maksudnya tertebus dengan akikahnya, ibu bapa tak boleh dapat manfaat daripada anak tersebut kalau tidak diakikahkan. Contohnya kalau nanti di pada masyar, kalau kita tak akikahkan anak kita ni, Allahumma SWT, kita tak dapat manfaat daripada anak tersebut. Ada yang menyebutkan bahawa macam tu. Tapi yang disebutkan bahawa murtahanu bi aqiqatihi ni maksudnya adalah kita tak dapat lepaskan kemudaratan pada anak ni kecuali dengan aqiqah. Kecuali dengan aqiqah. Kemudian disembelih untuknya hari yang ketujuh dan dicukur rambutnya, dicukur kepalanya di sini, dicukur kepalanya ataupun rambutnya, dan diberikan nama dengan nama yang baik. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Okey. Kalau kita bincang tentang hadis ni, ini adalah tuntutan daripada Allah SWT dan Nabi SAW bagi orang yang diberikan anak, kan, dan anak itu tertebus dengan akikahnya. Dan yang kedua, selain daripada akikah tu, kita pada hari ketujuh tu kita sembelih kambing bagi akikah, kemudian mencukur rambutnya, kemudian memberikan nama yang baik. Memberikan nama yang baik. Okey, sebelum kita bincang lebih jauh, perkataan akikah ni apa sebenarnya? Akikah ni berasal daripada kalimah al-aqu. Al-aqu. Alif, lam, ain, qaf. Al-aqu. Apa maksud al-aqu? Al-aqu ni ada dua pendapat. Pertama, sembelihan binatang pada hari yang ketujuh kelahiran. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, al-aqu ni bermaksud rambut yang keluar bersama bayi semasa dilahirkan. Jadi ada dua. Pertama, al-aqu bermaksud ialah sembelihan pada hari, sembelihan kambing pada hari ketujuh kelahiran. Yang kedua, dia bermaksud rambut yang keluar bersama bayi semasa dilahirkan. Itu sebenarnya maksud asal akikah. Itu maksud asal akikah. Kalau rujuk perkataan al-aqu ni, sebenarnya dia satu perkataan je, iaitu qat'a. Qat'u maksudnya potong. Al-aqu ni potong. Okey, potong apa? Pertama, potong rambut. Cukur rambut. Potong rambut. Okey, nanti kita jawab ada jenis tu. Dia jawab, dia kata boleh tak kita akikahkan untuk diri sendiri. Tak boleh, insyaAllah lepas ni kita jawab. Okey. Al-aqu tu maksudnya potong. Pertama, potong apa? Potong rambut. Sebab itu dipanggil akikah. Yang kedua, potong apa? Potong kambing. Sembelih kambing. Okey. Dan daripada potong rambut dan potong kambing ni kesinambungkan dia bahawa al-aqiqah, akikah itu adalah potong kambing pada hari potong rambut. Potong kambing pada hari potong rambut. Jadi hari ketujuh kita sunatkan untuk anak kita dicukur kepalanya. Tapi kadang-kadang masyarakat kita, ya Allah, dia kata nanti rambut dia keras, dah rambut lahir ni lembut cantik, dia kata, ya Allah, kan, nampak kalau potong nanti rambut dia keras, lepas tu dia tegak-tegak, nanti tak cantik. Itu pendapat kita. Tapi sebenarnya ada rasional dia, ada rasional. Apa rasional dia? Kita terus masuk tentang rasional. Biasanya rasional kita bincang kemudian, kan. Tapi kali ini kita terus bincang rasional. Dari sudut sains, kita tahu bahawa rambut kita ni dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ni menyerap air, menyerap cecair, kan. Sebab itu kalau dalam masalah kita mewarnakan rambut, mewarnakan rambut, apa hukum mewarnakan rambut? Hukumnya boleh, kecuali mewarnakan dengan warna hitam. Warna hitam ni boleh dalam peperangan sahaja.
dalam peperangan sebagai strategi perang, maksudnya nak beritahu bahawa tentera Islam ni semua anak muda walaupun yang pergi orang tua, kan. Sebab itu warna hitam ni dibolehkan ketika peperangan. Kenapa di luar peperangan tak dibolehkan? Sebab dia akan merubah wajah. Orang tua bila dihitamkan rambut dia, terus jadi macam muda 20 tahun. Jadi sebab itu tak dibenarkan dia hitam untuk luar, kan. Okey, tapi perbahasan tu nanti kita akan bincang panjang. Okey. Jadi sifat rambut ni maksudnya menyerap. Kalau kita gunakan pewarna rambut, kita dye rambut, tapi dye itu menyalut rambut. Dia menghalang daripada air meresap masuk dalam rambut. Ya, meresap masuk dalam rambut. Hukumnya dia maksudnya uduk tak sah, dengan Allahumma salli mandi wajib tak salah. Itu dia sudut tu. Dia rupanya rambut ni dia menyerap air, menyerap air. Itu orang perempuan ni kena pakai tudung sebab rambut dia banyak. Jadi kalau dia keluar kat luar tu hujan, kan, hujan, jadi rambut dia akan menyerap kotoran. Sebab itu Allah SWT perintahkan kepada kita, orang perempuan kena tutup rambutnya. Sebab rambut dia banyak. Orang lelaki tak payah tutup rambutnya sebab tak banyak, kan, tak banyak. Lepas tu tutup dengan kopiah, atau tutup dengan songkok, dengan topi ke, dah memadai dah. Perempuan pakai topi yang ke bahagian tepi ni keluar lagi. Sebenarnya Allah sayang kita. Bila Allah suruh pakai tudung tu, maksudnya nak pelihara daripada rambut kita ni tercemar dengan kotoran, bila debu kat luar tu. Kalau hujan, maksudnya air yang bercampur dengan asid apa semua masuk dalam rambut kita. Sebab rambut kita ni menyerap cecair sebenarnya. Sebab itu rambut bayi semasa kelahiran itu adalah rambut yang telah terendam dalam rahim ibunya dengan air ketuban, dengan darah haid yang tak keluar selama 9 bulan. Apa semua kotoran-kotoran dalam tu, ada darah dalam rahim tersebut. Okey. Jadi kalau rambut yang terendam dalam rahim ibu tu adalah rambut yang kotor sebenarnya. Rambut yang kotor. Jadi kenapa Allahumma salli dipotong rambutnya? Untuk membersihkan, untuk menggantikan rambut yang rambut yang kotor tu dengan rambut yang bersih, Ada sebagian ulama kata antara rasional dari sudut akhlaknya, anak yang pada hari ke-7 tak dicukur rambutnya, anak ni dia nanti otaknya tak jinis, otaknya tak cerdas. Sebab pada kepalanya ada kotoran, pada kepalanya ada kotoran. Dari sudut sains pun tak baik. Anak ni mudah kena sakit kepala dan sebagainya sebab dia bawa kotoran atas kepalanya. Sebab itu kalau kita bincang dari sudut apa rasional potong rambut ketika mana hari ke-7 kelahiran tu, okey, Allah SWT dia sebenarnya dari sudut kebaikan dia adalah untuk membersihkan rambut tersebut. Itu yang kita bincang tentang sains. Untuk akhlak kita bincang selepas ini. Ya, untuk akhlak tu perkara Ustaz. Yang keduanya ni orang selalu mempertikaikan, terutama sekali perempuan lah. Tak tahulah saya lah kan, tapi orang lain tak jagalah kan. Tapi ni ada yang bertanya, kata bila akikah, sebab kita cakap tentang akikah Ustaz, bila akikah, kenapa bayi lelaki akan akikahkan dengan 2 ekor kambing, sedangkan perempuan 1 ekor saja? Jimat sungguh kan. Tapi kita nak tahu jawapannya lepas kita berhenti rehat seketika. Nak tahu rasional di sebalik tu Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika untuk anda rakan pendengar. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. وجب الشكر علينا
kasih Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi Rahmatan Lil Alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawhari kat ujung talian bersama dengan kita. Alhamdulillah. Dan hari ini Ustaz bawakan rasional sunnah akikah. Akikah untuk kita sama-sama kongsikan. Tadi Ustaz dah kongsikan dari sudut kesihatan. Kejap lagi kita dari sudut akhlak kita nak kongsikan juga. Dan juga soalan tadi Ustaz. Kenapa akikah lelaki 2 ekor, perempuan 1 ekor je kambing? Ataupun kalau lembu bahagian lah kan. Perempuan 1 bahagian je, lelaki 2 bahagian. Kenapa Ustaz? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puan Yati dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yati dah tanya, saya terjawablah, tapi sebenarnya di dekat bawah ni kenapa apa rasionalnya 2 ekor anak lelaki dan 1 ekor anak perempuan. Kalau kita rujuk hadis Nabi SAW, ni pertama sekali kita memenuhi tuntutan Nabi SAW lah. Kita memenuhi tuntutan Nabi SAW, disebut bahawa man ulida lahu waladun wa habba'an an suka anhu falyan suka an ghulamin syatani mukafi'atani wa an jariyah syatun. Hadis riwayat Abu Daud. Maksudnya siapa yang diberikan anak, maka kata Nabi SAW, aku lebih suka untuk melakukan ibadah dengan cara menyembelih binatang, menyembelih kambing, dan aku lakukan ibadah tersebut untuk anak lelaki 2 bahagian, 2 ekor kambing, yang manakala bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Abu Daud. Pertama, kalau ni kita mengambil tuntutan Nabi SAW lah, disebut ahabba, fa-ahabba, aku lebih suka. Kenapa Yati lebih suka? Sebab bagi manusia ni, minta maaf Yati, bukan nak menyentuh hati orang perempuan, tak. Ini memang kebiasaan daripada dulu pun, bila diberikan anak lelaki, kegembiraannya lebih sedikit berbanding anak perempuan. Ini memang daripada zaman Nabi SAW. Tak tahulah zaman kita mungkin dah berubah sikit, wallahualam, ataupun orang tak kisah anak lelaki, anak perempuan. Tapi anak lelaki ni dia istilah macam penyambung warisan. Penyambung warisan. Bukan perempuan tak penyambung warisan, tak. Lelaki ni penyambung warisan. Kalau macam Nabi Allah, sebab itu bila kita bincang tentang kisah keluarga Ali Imran kan, dia nak anak lelaki kan. Sebab dia anak lelaki ni, dia nak anak lelaki tu dia angkat jadi Nabi dan meneruskan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia nak anak lelaki, tapi Allah berikan dia Sayyidatina Maryam. Bila Sayyidatina Maryam lah yang melahirkan anak lelaki kan, atau kisahnya. Jadi memang kebiasaannya bila kelahiran anak lelaki ni lebih disukai berbanding anak perempuan. Tapi bukan nak merendahkan perempuan, tak ada masalah pun. Sebab itu bagi bila anak lelaki 2 ekor, dia menunjukkan kegembiraan. Kegembiraan 2 kali ganda. Dan bila lahir anak perempuan, dia 1 ekor tu maksudnya kegembiraan juga, tapi tak sama dengan kelahiran anak lelaki. Sebab itulah diberikan kenapa anak lelaki 2 ekor dan anak perempuan 1 ekor. Itu asalnya lah, itu asalnya. Tapi tak ada masalah pun sebenarnya. Kalau kita rujuk, Nabi SAW mengakikahkan Hasan dan Husain dengan 1 ekor kambing. Daripada hadis yang disebut bahawa anna Rasulullah SAW aqa anil Hasan wal Husain kabshan. Hadis riwayat Abu Daud. Disebut bahawa Nabi SAW mengakikahkan untuk Hasan dan Husain masing-masing dengan kabshan, 1 ekor kambing, kabshan 1 ekor kambing. Jadi Hasan 1 ekor kambing, pertama Allah SWT, sedang Husain 1 ekor kambing. Jadi tak ada masalah dari sudut berapa ekor tu. Yang penting ikut kemampuan kita. Okey. Selesai tadi InsyaAllah. Nanti saya jawab soalan daripada Janice tadi tentang boleh tak akikah dengan diri sendiri, insyaAllah kita bincang lepas tu. Okey. Dari sudut rasional Melayu pula, adat Melayu. Tadi kita beritahukan kenapa kena potong rambutnya pada hari ke-7. Kita kata, sains kata rambut tu terendam dalam rahim ibu yang dengan air ketuban, air yang kotor, kemudian darah dan sebagainya. Jadi sifat rambut dia menyerap air. Jadi kalau dia lahir dengan rambut yang itu, dia akan membawa kotoran atas kepalanya. Disunatkan untuk dicukur rambutnya, dipotong rambutnya, cukur habis tau. Dalam bahasa Jepun dipanggil cukur rata. Betul cukur rata. Dalam cukur habis.
untuk membersihkan rambut yang kotor yang terendam selama beberapa bulan dalam rahim ibunya. Jadi bila dicukur habis rambutnya, cukur rata, dia akan menggantikan rambut yang baru dan lebih bersih, rambut baru yang lebih bersih. Antara rasional dia adalah anak ni tak mudah untuk sakit kepala sebab tak ada lagi kotoran atas kepala dia. Ikut rasional lain pula, anak ni kalau ada bawa kotoran, dia otaknya tak cerdas, tak genius. Itu antaranya lah. Tapi rasional kita pula dia kalau dalam apa nama Allah SWT, kajian saya buat sekarang ni, kan kita bawa satu rasional sains, yang kedua rasional akhlak, yang ketiga rasional yang berkaitan dengan adat Melayu. Adat Melayu. InsyaAllah 30 bulan ni saya ada daurah online Kitab Syama'il Muhammadiyah. Saya akan bincang tentang tambah lagi 2 sains, psikologi, kesihatan, akhlak dan adat Melayu. Jadi siapa yang nak ikut boleh ni InsyaAllah ikuti nanti 30 hari bulan. Okey. Adat Melayu kita kata potong jambul, nampak? Potong jambul. Saya suka bawa 2 nanti. Potong jambul pertama memang tak tahulah. Itulah silapnya. Kita ni dah bahasa sekarang tu lah. Suka cantum-cantum bahasa tu yang susah tu. Mantap betul jadi mantul. Mantap betul jadi mantul apa semua. Kita dah hilang dah seni bahasa Melayu kita. Seni bahasa Melayu kita. Yang kita bicara dulu tentang kalau kita ni mimpi buruk, nenek kita atau mak kita kata, ni tidur tak basuh kaki lah ni. Tidur tak basuh kaki lah ni. Sebenarnya, dia adalah bahasa kiasan. Simbolik. Bahawa basuh kaki tu ialah beruduk sebelum tidur. Kerana ada hadis Nabi SAW daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin mendatangi tempat tidurnya, maka beruduklah seumpama uduk orang yang ingin mendirikan solat. Jadi rupanya, beruduk sebelum tidur tu dia menghalang daripada gangguan syaitan, daripada mimpi buruk tu. Tapi bila masyarakat kita mimpi buruk je, itulah tak basuh kaki tidur. Sebenarnya dulu dia amalkan sunnah jelas. Maksudnya basuh kaki tu adalah simbolik kiasan kepada ambil uduk, sebab basuh kaki ni adalah salah satu anggota uduk, kan? Sama juga dengan potong jambul. Potong jambul ni sebenarnya istilah tu adalah cukur rambutnya habis, tapi simboliknya, bahasa kiasannya, betul kita kena faham bahasa kiasan. Dulu orang nak minang anak dara orang, dia bukan sekarang ni, sekarang ni tentang saya nak kahwin dengan awak, awak setuju tak? Tak ada. Dulu kita kena gadap bapak mertua kan, bapak perempuan tu bawa tepak siri kan. First kali tepak siri. Tepak siri ni kalau dia masuk ke dalam tak keluar balik, itu ada petanda, maksudnya pinangan diterima. Kan, pinangan diterima. Kalau tepak siri tu kita bagi mak dia, lepas tu mak dia bawa masuk dalam, lepas tu pulang balik, berarti pinangan tu tak terima. Jadi faham lah, maksudnya bila dah tepak siri keluar balik, baliklah. Baliklah. Tak nampak? Dia Melayu ni kaya. Sebab itu saya sebut bahawa potong jambul ni asalnya adalah akhirkah cukur habis. Tapi kenapa istilah potong jambul tu sampai sekarang ni kita tengok kan, Pak Imam potong sini sikit, Pak Bilal potong sikit ni, Siap potong sini sikit, Imam satu potong sini, Imam dua potong sini. Kan? Itu yang tobek-tobek kepala tobek-tobek kopak rambut dia kan. Kalau istilah kita Johor tu tokak rambut dia, bertokak-tokak kan rambut dia. Jadi sebenarnya potong jambul tu potong habis. Dia simbolik sebenarnya, kiasan, bahasa kiasan. Itu dari sudut adat Melayu. Tapi dari sudut akhlak, kalau kita bicara tentang potong rambut ni, sebenarnya tuntutan dia adalah kita cukur habis rambutnya, kemudian kita timbang dengan nilaian berat emas. Nilaian berat emas. Kemudian nilaian berat emas tu tukarkan dengan wang ringgit ataupun tukarkan dengan barang, kita sedekahkan kepada fakir miskin. Sebagai apa? Sebagai tanda syukur yang teramat sangat kerana kita dikurniakan zuriat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat di Allah, berapa ramai orang di luar sana. Saya pun 7 tahun kahwin baru dapat anak hati. Macam fras tu tak fras, tapi kadang-kadang kita ni boleh terima, tapi kadang-kadang mulut orang lah kan,
kau ni dah kahwin tak dapat anak lagi kan. Jawapan saya dulu, kalau boleh nak dapat esok saya nak kan. Tapi Allah tak izinkan lagi, macam mana. Tapi yalah, setiap kali jumpa orang kita akan berhadapan, kau ni berapa tahun kahwin tak ada anak ni kan, kita lagi berubat ke? Itu istilahnya kan, itu istilahnya. Tapi bila kita digunakan zuriat, Masya Allah, sebagai tanda syukur kita, potong rambut anak kita, timbang dengan nilaian berat rambut tu dengan nilaian berat emas, berapa gram emas, ambil nilaian gram emas, tukarkan dengan wang ringgit ataupun lebaran keperluan, sedekahkan kepada fakir miskin sebagai tanda syukur pada kita. Sebab kita tak perlu lagi macam ada setengah-tengah kita ni habis berpuluh-puluh ribu kan untuk teknologi IVF tu. Ya, teknologi IVF. Tak silap saya, IVF ni ada sahabat saya buat 20,000. 20,000. Itu memang kena jaga sungguh lah. Batuk pun tak jadi kan. Dia kena memang jaga sungguh. Kalau yang 30,000 ada, jadi 20,000 bayangkan untuk dapat zuriat. Itu belum pasti dapat. Ini kita tak perlu 20,000 sebenarnya. Tak perlu 20,000, Allah berikan zuriat. Kadang-kadang ada istilah orang Melayu ni, bunting pelamin. Kan, istilah bunting pelamin maksudnya dia baru lepas akad nikah, masa bersanding dah ada dalam perut. Dipanggil bunting pelamin. Ada orang yang diberikan bunting pelamin. Maksudnya, sebagai tanda syukur, timbanglah rambut anak tu dengan nilai emas, sedekahkanlah sebagai tanda terima kasih. Tak perlu baik keluar 20,000, 30,000 untuk dapat anak. Ini Allah dah beri, senang pula tu. Bunting pelamin pula tu. Sebagai tanda syukurnya, kita sedekahkan kepada fakir miskin. Itu antara rasional akhlaknya kenapa sunnah kita cukur rambutnya pada hari ke-7 tu. Pada hari ke-7. Cukur habis, bukan potong jambul ikut istilah kita. Nenek kita potong jambul tu simbolik je, kiasan. Kita ambil betul-betul potong jambul. Jambul saja. Nenek kita. Jambul dia potong. Sebab kalau potong semua, mahal nanti keluar emas. Kemudian banyak sangat keluar duit. Tapi dia tak fikir kalau Allah SWT, kalau dia nak buat IVF tu puluh-puluh ribu kan. Jadi sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Terus masuk kepada soalan daripada penonton tadi. Soalan-soalan tu kita kongsikan lepas kita berhenti rehat sekali lagi. Boleh Ustaz? Okey. Boleh. So, banyak sangat soalan. Ada juga yang kata kalau anak sebelum ni anak lelaki, akikah seekor saja kambing. Perlukah bila dah besar kita akikah seekor lagi sebab terakru. Tertangguh sebelum tu kan, sebab masa tu hanya mampu satu saja. Ada macam mana kaedahnya, macam mana betul ke boleh kena akikahkan juga untuk 2 ekor untuk anak lelaki? Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA telah menggunakan sistem pendaftaran pekerjaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA 9 sepenuhnya, menggantikan borang pendaftaran pekerjaan dalam Perkhidmatan Awam SPA 8I mulai 28 September 2020. Pemohon baharu yang ingin memohon jawatan di bawah SPA boleh merujuk panduan mendaftar SPA 9 di portal dan FB SPA. Manakala bagi pemohon sedia ada yang akaun pendaftaran SPA 8I yang masih belum tamat tempoh, turut digalakkan untuk mengaktifkan semula akaun pendaftaran di sistem baharu SPA 9. Iman adalah merupakan salah satu rukun agama. Iman yang benar akan mensahihkan ibadah kita. Dengan iman yang teguh, kita tidak akan rasa susah ketika menghadapi dugaan. Bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, menerusi rancangan Imanuna setiap Khamis jam 5 petang hanya di Radio IKIM. Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, Alhamdulillah, semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, saya dah cuba serai mas kurma Hidayah Plus. Anda, bila lagi? Terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di seluruh toko-toko jamu seluruh Malaysia. Hubungi kami di talian 013-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap.
Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran bersama menerusi perkongsian Rahmatan lil Alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawahari. Hari ini kita belajar tentang akikah yang dimaksudkan dengan potong. Potong rambut, potong juga kambing. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz, dan kita nak raikan soalan-soalan sahabat-sahabat kita ni Ustaz yang tanyakan soalan di FB IKIM FM, di WhatsApp IKIM di 01129004 dan juga di YouTube IKIM. Sekarang pun boleh ditonton secara langsung juga. Tadi kita ada soalan daripada sahabat kita, Jenis Loh. Dia kata, adakah saudara baru juga perlu buat akikah? Dan bukan Jenis Loh seorang saja Ustaz yang tanyakan soalan ni. Ada juga Encik Amir kita tanyakan soalan yang sama. Tapi kalau dah dewasa, dulu mak kita tak mampu. Bila dah dewasa, kita dah bekerja, kita ada kemampuan. Apakah hukumnya untuk kalau kita nak buat akikah untuk diri kita sendiri Ustaz? Silakan. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menjawab soalan kepada Jenis Loh, apa hukum adakah saudara baru perlu buat akikah? Okey. Kalau kita merujuk tentang hukum asal, pendapat daripada ulama Syafi'iyah ataupun ulama Syafi'i berpendapat bahawa akikah dituntut ke atas al-asal. Al-asal ni maksudnya adalah datuk dan bapa, datuk dan bapa. Kerana apa? Kerana dia nafkah anak tu tertanggung kepada bapa dan atuk. Kalau tak ada, setelah bapanya meninggal, dia tertakluk pada atuk, pada atuk. Jadi itu hukum asalnya. Maksudnya yang dituntut untuk melakukan akikah adalah atuk, bapa ataupun atuk, dua. Jadi memberi maksud kalau kita sendiri tidak dituntut ke atas anak tu sendiri untuk mengakikahkannya. Okey, selesai. Jadi kalau anak, kalau bapa kita bukan Islam, maka gugurlah hukum sunat muakkad tu. Gugurlah hukum sunat muakkad tu. Sebab bapanya tak Islam. Sebab asal usulnya adalah untuk bapa dan atuk. Itu asal usulnya. Okey. Tapi disebut dalam kitab, disebut dalam ni bahawa bila anak itu sudah dewasa, hukumnya sunnah. Hukum sunnah seorang yang dewasa yang belum diakikahkan untuk mengakikahkan dirinya sendiri sebagai tanda syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak akikahkan diri kita sendiri, sunat hukumnya, dapat pahala sunnah. Dapat pahala sunnah sebab itu sebagai simbol, sebagai tanda kita mensyukuri nikmat yang Allah beri pada kita. Satu. Yang kedua, bila kita menyembelih binatang, menyembelih kambing sebagai akikah, kita akan sedekahkan ataupun kita akan hadiahkan daging tersebut kepada fakir miskin. Kita dapat lagi dua pahala. Pahala melaksanakan akikah. Yang kedua, pahala sedekah. Pahala sedekah. Jadi dua dapat. Di kesimpulan daripada itu, hukum asal adalah pada atuk dan bapa, dan hukum yang kedua, kalau kita akikahkan diri sendiri bila dah dewasa, hukumnya sunnah. Dapat dua. Pertama, melaksanakan suatu perintah akikah. Yang kedua, Allahumma salli alaihi wasallam, kita dapat pahala sedekah. Jadi itu jawapan kepada Jenis Loh, insya-Allah. Dan semualah yang mungkin ada apa kita panggil? Persoalan sudut. Persoalan tu. Baik. Seterusnya kita ada soalan dari Selayang ni Ustaz. Nak tanya, kalau bayi yang dah meninggal dalam perut semasa kandungan berusia dalam 8 bulan, adakah perlu diakikahkan bayi itu dia selamat dikeluarkan? Maknanya dah keluar lah, maknanya dia dah meninggal dalam perut. IUD. Dia meninggal dalam perut kan? Okey. Hukum dia bila meninggal, maksudnya hukum bayi itu tak hidup lah. Jadi tak tertakluk di bawah hukum akikah lah. Maksudnya dia bila di kelahiran tu, maksud kelahiran anak tu hidup, barulah ada sunnah tuntutan akikah kan. Kalau anak tu meninggal dalam perut, tak.
tak ada tuntutan untuk diakikahkan. Ya. Dan seterusnya Ustaz, berkenaan dengan rambut yang dah dicukur, kemudian ditimbang, kawan kita ni faham, tapi bagaimana cara selepas itu rambut tu nak ditanam atau bagaimana Ustaz? Okey, sebaiknya ditanam. Sebab kita semua berasal daripada tanah kan. Jadi kembalikan dia daripada tanah. Jadi sebaiknya ditanam. Dan berat timbangan tu, hasil daripada tu kita sedekahkan kepada orang miskin, terutamanya orang fakir dan miskin. Okey, selesai insya-Allah. Baik, seterusnya Ustaz, bagaimana jika kita melakukan akikah ketika anak itu sudah mencecah usia 5 tahun atau selepas hari ke-7 hari kelahirannya kerana kekurangan kewangan dan sebagainya? Apakah hukum ke atas ibu bapa itu Ustaz? Okey, pertama sekali kita kena tahu bahawa akikah ni hukumnya sunat muakkad, sunat yang dituntut. Kalau kita meninggalkan dengan sengaja, taklah haram tetapi hukumnya makruh. Tidak haram tapi hukumnya makruh. Okey. Yang kedua, kita bincang pula tentang hukum waktu. Hukum waktu macam kita bicara yang lepas tadi, hukum pakai celak kan. Hukum pakai celak sunnah dah, tapi ada satu lagi hukum, ada satu lagi pahala yang kita boleh dapat. Pahala waktu yang mengikut Nabi SAW, iaitu Nabi pakai sebelum tidur. Ya, Nabi pakai sebelum tidur. Jadi akikah tu satu pahala sunnah, tapi sunnah lagi sekali dilakukan ketika hari yang ke-7 kelahiran. Jadi kalau selepas daripada hari ke-7 kelahiran, sunnah lagi, cuma tak dapat sunnah hari yang ke-7 tu. Bukan bila dah lepas hari ke-7 tu terbatal lah, tak. Kita sunnah juga untuk melakukan selepas daripada tu. Tetapi Allah SWT yang kalau kita buat pada hari ke-7 kelahiran, lagi pahala sunnah. Patutnya dah tahu kita akan ada anak kan. Yalah dah mengandung, dah buat persiapan semua. Masukkan persiapan akikah sekali dalam bajet kita. Untuk akikah tu dalam bajet kita. Jangan nak belikan stroller dulu. Anak tu baru lahir kan. Dah belikan stroller atau walker untuk dia belajar jalan. Belajar jalan selepas tahun. Kadang-kadang walker untuk belajar berjalan tu beratus-ratus juga aktif harga dia kan. Tangguh beli walker dulu. Akikah dia. Nanti dah setahun, dah boleh dah kuat kaki dia untuk ni, barulah kita belikan walker untuk dia belajar berjalan kan. Tu kadang-kadang macam tu. Kadang-kadang yatim, minta maaf sebut ini ialah kesilapan kita lah kadang-kadang. Kita buat majlis Allahumma salli alaihi untuk macam kita minta maaf sebut, tapi bukan nak ni lah. Istilahnya baby shower. Sebelum bayi tu lahir tu. Itu kadang-kadang macam orang nak kahwin dah yatim, masuk dengan pentasnya, dengan apa ni kan. Tapi masalahnya sepatutnya bajet tu yang kita buat untuk akikah, sebab itu lebih dituntut berbanding yang baby shower lah, mami shower lah, semua tu kan. Itu yang tuntutan sunat muakkad tu adalah pada akikah. Jadi ambil bajet tu untuk ni. Macam kita juga yang bincang lepas dalam tentang Ramadan Rasulullah SAW, kita sibuk open house. Sedangkan tuntutan yang lebih baik kita buat majlis buka puasa di rumah. Anjurkan majlis buka puasa sebab memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa. Kita dapat pahala puasa orang tersebut tanpa dikurangi walaupun sedikit. Kalau lepas daripada Ramadan, Hari Raya Syawal, Syawal kita buat open house, itu sekadar memberi makan dan tetamu datang rumah, tak dapat pahala memberi makan berbuka kepada orang berpuasa. Jadi bajet untuk open house tu kita bawa masuk dalam Ramadan untuk buat majlis buka puasa. Sama juga majlis yang tadi tu kita ambil bajet tu untuk buat akikah. Sebab akikah lebih besar tuntutannya. Sama juga dengan masyarakat kita bersanding. Sanding ni bukan maksudnya itu budaya Hindu yang masih ada lagi dalam masyarakat Melayu kita. Tapi yang ditinggalkan kompang. Sedangkan kompang tu sunnah. Kompang tu sunnah. Pengantin tiba-tiba datang, tak ada kompang, tapi sanding ada. Tu masalahnya kita ambil yang sunnah, iklankan majlis nikah dengan kompang. Kenapa kompang tu sunnah Ustaz? Mengiklankan. Mewar-warkan. Nikahakum bidufuf. Iklankanlah majlis nikah kamu dengan kompang, dengan gendang. Jadi kita tak ambil yang kompang tu, yang sunnah tu, kita tinggalkan tu tapi buat sanding. Tu masalahnya. Jadi kita ada duit sebenarnya, tapi kita dulukan pada benda yang tak sepatutnya. Baik kita simpan untuk akikah anak tu. InsyaAllah itu yang terbaik sebenarnya. Masya Allah. Dan seterusnya Ustaz, soalan. Banyak sangat soalan Ustaz. Kita raikan mana yang kita mampu masa kita Ustaz. Daripada Siti Nur, Ibn Nur Izan. Kata sekarang ada akikah di luar negara. Apakah hukumnya Ustaz? Maknanya kita tak buat kat rumah kita sendiri, kat tempat kita sendiri.
Bagus soalan ni. Alhamdulillah sebab bertepatan dengan apa yang saya nak sentuh tentang ada poin lagi sikit berbaki ni untuk kita bincang. Sempat sempat insya-Allah. Okey. Kalau kita bincang tentang apa rasional, apa hikmah daging akikah dimasak dan dijemput tetamu datang rumah berbanding daging korban kita beri daging tu mentah kepada orang ramai. Akikah kenapa sunnah kita masak manis-manis dan jemput orang datang ke rumah. Pertama sekali adalah kita nak doa yang ikhlas daripada tetamu. Kita nak doa yang ikhlas daripada tetamu. Yalah, kalau kita buat majlis akikah, orang datang rumah, bayi tu jangan letak dalam bilik, letaklah kat luar kan, letak kat luar. Kemudian Allahumma subhanahu nanti orang datang, kadang-kadang orang selit duit tau, masyarakat Melayu kita ni selit duit bawah bantal dia kan. Yang kedua, dia akan ada suatu perkataan yang baik yang akan didengar oleh bayi tu adalah comelnya baby ni, ya Allah, dia katakan. Walaupun anak dia tu hitam sebab mak bapak dia hitam kan, gelap sikit lah. Jadi anak dia ni gelap sikit. Jadi bila jadi dia takkan cakap ya Allah gelapnya budak ni macam mak bapak dia, tak. Dia takkan cakap itu. Orang datang kata ya Allah comelnya ya Allah. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Itu sebenarnya rasional kenapa akikah ni kita kena masak manis-manis dan jemput orang datang rumah. Pertama kita nak doa ikhlas daripada tetamu yang datang lihat anak kita tu. Yang kedua, pahala dari sudut tetamu datang rumah. Pahala untuk datang rumah. Okey. Yang menjawab persoalan tadi tu, boleh tak kita tak jemput orang datang rumah? Boleh. Kita sedekahkan kepada fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Jadi kalau kita nak buat akikah kat luar negara, sebab ada orang nak buat akikah dekat Mekah, okey. Afdalnya buat dekat tempat sendiri dulu. Cari orang fakir miskin dekat sekeliling rumah kita dulu, sekeliling kampung kita dulu. Itu lebih afdal berbanding kita kat luar. Tapi kalau anda kata kita nak buat kat luar, tak salah. Tak salah. Cuma yang lebih afdal kita cari orang miskin di kawasan kita dulu. Jadi itu. Jadi tadi saya jawabkan tadi pertama kenapa perlu datang rumah. Pertama nak doa ikhlas daripada tetamu. Yang kedua nak dapat pahala tetamu datang rumah kita. Yang kedua, menjawab persoalan tadi, boleh diakikahkan kat luar, hukumnya sah dan lebih afdal sedekahkan kepada fakir miskin yang berada di kawasan kita dulu. Itu jawapan insya-Allah itu. Banyak sangat soalan Ustaz, tapi ni soalan terakhir lah yang dapat kita raikan insya-Allah daripada Mizul. Kata kita yang dewasa ni juga kita yang dewasa juga jika kemampuan, boleh tak kita bagi duit pada ibu bapa kita dan minta mereka buatkan akikah untuk kita Ustaz? Tapi kita dah dewasa dah ni Ustaz, kita minta ibu ayah kita buatkan untuk kita. Boleh, tak ada masalah. Itu yang terbaik untuklah kita nak melepaskan tanggungjawab ibu dan ayah. Sebab itu kalau kita rujuk yang akikahkan Hasan dan Husain ni adalah atuknya, atuk itu Nabi SAW kan, patutnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika itu tidak berkemampuan, jadi atuknya maksudnya akikahkan untuk cucunya. Jadi kalau anda kata ialah dah besar, kita berikan duit pada ayah kita untuk akikahkan kita, boleh. Boleh. Sama je hukumnya tadi kita mengakikahkan diri kita sendiri, sama je hukumnya. Cuma kadang-kadang Allahumma salli ayah kita ni rasa macam dia tahu akikah ni, masyarakat Melayu ni akikah ni dia sangat berpegang kuat hati kan.